أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan dimati Allah Subhanahu wa taala, bertemu sekali lagi kita dalam ruangan Tazkirah Pagi yang dibawakan khas untuk anda oleh Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kesihatan kepada kita, memberikan ketenangan kepada kita, sentiasa memberikan taufik dan hidayah untuk kita sentiasa beramal dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pelbagai bentuk ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, tuan-tuan dan puan dimati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa tuan-tuan dan puan? Kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang terlalu banyak. Ya, walaupun dalam situasi hari ini saya kira memang selalu orang kata sangat mencabar, ya, sangat menduga keyakinan dan keimanan kita, sangat menduga kesabaran kita. Ya, semalam alhamdulillah turun sedikit dia daripada kadar jangkitan COVID-19. Daripada sebelum itu jangan membimbangkan apabila jumlahnya mencecah 2,000. Ya, semalam diceritakan, dikhabarkan, diberitakan hampir 1,900 lebih. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu tenang, kita perlu yakin dan kita perlu sabar. Semua yang berlaku itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dalam kita menghadapinya, maka jangan kita menghadapi dengan hati dan perasaan kita sahaja, jangan kita menghadapi dengan emosi kita sehingga kita terkadang kita menyalahkan orang lain, kita mencerca orang lain dan kita mudah untuk menerima cerita-cerita perkhabaran-perkhabaran yang tidak pasti. Ya, apapun yang berlaku kepada kita, kita yakin whatever come from Allah, that's the best for us. Apa-apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik untuk kita. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah Ta'ala menguji kita siapakah yang paling baik amalannya. Baik, tuan-tuan dan puan dimati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk kita kongsikan, like dan share page Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara, kerana itu adalah di antara platform untuk kita menyampaikan dakwah untuk kita bersama dengan masyarakat, untuk kita bersama dengan orang ramai. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau ada pandangan-pandangan yang boleh diajukan, yang ingin diajukan pun boleh diajukan dengan ruangan komen kepada siapa-siapa asatizah yang memberikan tazkirah pada waktu pagi ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, kepada para asatizah untuk sentiasa committed, untuk sentiasa berikan komitmen. Setiap pagi pukul 7.30 pagi kita akan bersiaran di Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara untuk segmen Tazkirah Pagi. Jadi terima kasih pada rakan-rakan dan teman-teman yang sentiasa berada di skrin telefon, skrin komputer, skrin gadget kita lah pagi-pagi ini dengan majlis ilmu. Terima kasih kepada Rani Idris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Azimah, terima kasih juga. Waalaikumsalam. Jadi itulah tuan-tuan puan-puan, kita kena segera untuk sentiasa berada dalam majlis ilmu, kerana ilmu itu adalah cahaya wa nurullahi la yahdil asi, dan cahaya Allah itu dia akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang inginkan kebaikan, tidak melakukan kemurkaan, tidak melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga untuk kita share tadi, untuk kita orang kata apa, boleh subscribe juga channel Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara. Di sana banyak bimbingan-bimbingan dan juga tausiah-tausiah, tazkirah-tazkirah yang diberikan oleh para asatizah. Ialah maklumlah pada ketika ini biasanya kita akan dengar kuliah, kita akan dengar tazkirah, kita akan dengar majlis ilmu itu di masjid, di surau. Tapi situasi hari ini dengan norma baru, alhamdulillah,
kita boleh dapat ilmu itu di mana-mana. Nampak kan tuan-tuan puan-puan, hikmah daripada COVID ini di saat kita tidak boleh keluar, tetapi sebagai pencinta-pencinta ilmu, orang-orang yang memburu ilmu ini, memburu atau mencari jalan untuk ke syurga, dia boleh dapatkan ilmu di mana-mana saja. Dan asatizah juga mempunyai suatu kreativiti dalam menyampaikan dakwah, yang mana sebelum ini mereka pergi ke masjid surau untuk menyampaikan ilmu, berkongsi ilmu, tapi hari ini di rumah saja pun boleh menggunakan teknologi yang ada untuk menyampaikan ilmu. Dan saya kira ramai para asatizah hari ini yang sudah kreatif, sudah pandai menggunakan IT, sebab maklumlah para asatizah ni bidangnya bukan bidang IT, bukan kementerian, tetapi dengan peluang yang ada ini, para asatizah juga mempunyai skill kemahiran yang baru dalam menyampaikan dakwah, berdakwah di media dan sebagainya. Atau untuk mengaji Al-Quran, untuk berkongsi bimbingan Al-Quran juga dia boleh menggunakan medium-medium yang ada walaupun tidak bertemu. Tapi tuan-tuan puan-puan, konsep talaqi itu tetap berjalan. Konsep penyampaian ilmu secara berguru tetap boleh dilaksanakan. Okey, itu mungkin jangan lupa tuan-tuan puan-puan untuk apa? Untuk menyumbang ke Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara untuk kita sama-sama support, untuk kita sokong aktiviti yang dilakukan oleh Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, dan kita juga dalam usaha untuk membantu rakan-rakan yang menghadapi kesusahan, kepayahan dalam keadaan terdesak ini, walaupun memang kita tidak ada, tetapi kita berusaha untuk membantu, kerana kita nak jadi orang yang sentiasa lebih baik. Kan Nabi sebut yadul ulya khairum yadil sufla, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksud di atas itu dia sentiasa memberi. Berilah walaupun sedikit, tapi itulah untuk kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Maka antara usaha yang kita boleh lakukan ialah dengan sentiasa memberi. Baik, tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam senyum siri yang ke-6, tuan-tuan puan-puan pagi-pagi ni kena senyumlah. Senyum ni tanda kita tenang, tanda kita sabar, tanda kita redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Senyum kenapa? Yang saya nak bincang pagi ni tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, senyum apabila ada tetamu datang ke rumah kita. Biasa orang sebut adab bertamu, ataupun kita melayan tetamu. Tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan bertamu ini, ataupun melayan tetamu, terkadang situasinya kita rasa rimas, kita rasa tak selesanya bila orang datang, kita rasa membebankan kita. Tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila ada tetamu yang nak datang kepada kita, maka ucaplah alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa tuan-tuan puan-puan, tetamu ini bila datang, dia membawa rahmat kepada kita, membawa keberkatan kepada kita. Dan apabila tetamu ini pulang meninggalkan kita, maka dia akan membawa sekali dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan yang kita lakukan. Kerana apa? Apabila tetamu datang kepada kita, kita melayan tetamu dengan cara yang baik, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keampunan kepada kita. Allah Taala ampunkan dosa-dosa kita disebabkan kita melayan tetamu. Jadi juz itu tuan-tuan puan-puan, apabila ada tetamu datang, yang pertama sekali kena senyum. Alhamdulillah, ucapkan Alhamdulillah. Jadi senyum itu ini ekspresi daripada tubuh kita, daripada muka kita, tanda kita gembira. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila datang tetamu kepada kita. Jadi bila kita melayan tetamu, itu merupakan satu perkara yang sangat dituntut oleh Islam, sehingga Rasulullah SAW daripada hadis Abu Hurairah, hadis yang sahih, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW yaqul, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dalam hadis ini, tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menyebutkan 3 perkara penting yang perlu kita lakukan, dan kita lakukan dengan penuh kegembiraan dan senang hati, dengan penuh keikhlasan,
Yang pertama sekali ialah falyukrim dhaifahu. Dikaitkan keimanan dengan Allah, dengan keimanan akhirat dengan memuliakan tetamu. Ya, sebab apa tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala dikaitkan tentang memuliakan tetamu ini dengan beriman dengan Allah, beriman dengan akhirat, kerana memuliakan tetamu itu adalah satu perintah daripada Allah, satu suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala, satu saranan, satu galakan, satu anjuran daripada Allah. Kerana itulah kita perlu melaksanakan dan perlu kita melakukan. Dikaitkan dengan akhirat kerana itu berkaitan dengan penanggungjawaban, berkaitan dengan persoalan yang akan dipertanggungjawabkan, yang akan dipersoalkan kepada kita, apa yang telah kita lakukan kepada tetamu yang datang kepada kita. Jadi kerana itulah perlu kita memuliakan tetamu kita apabila dia datang menziarahi kita. Sebab biasanya lah tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, bila bertamu ini pastinya di sana ada tujuan yang baik. Yang pertama sekali adalah untuk apa dia? Untuk membina silaturrahim. Sebab itulah dalam hadis yang seterusnya Rasulullah SAW menyatakan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, maka adalah dia menyambung silaturrahim, menjaga atau menyambung hubungan kekeluargaan, menyambung hubungan kekerabatan, saling hormat menghormati, sambil ambil tahu apa yang berlaku. Bila tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, kita ni sesama kita sering berjumpa, kita bertanya khabar. Di situ kita tahu keadaannya bagaimana. Kalau kita yang menziarah, contohnya tuan-tuan puan-puan, bila kita menziarahkan kita melihat mungkin kekurangan-kekurangan yang ada padanya, kelemahan-kelemahan yang ada di situlah yang boleh kita membantu. Baik tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, bila kita didatangi oleh tetamu, yang pertama sekali kita kena senyum. Jangan tarik muka, jangan mengeluh, alamak aku tengah sibuk ni, banyak kerja tak siap lagi. Ruangkanlah sedikit masa untuk kita menerima tetamu kita. Jadi bila kita sibuk ataupun kita ada perkara-perkara yang perlu diselesaikan, maka kita berterus terang kepada tetamu kita. Sebab tu ingatkan tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang bertamu, kepada orang yang bertamu, mohon sangat untuk memberi kerjasama. Yang pertama sekali kena bagi tahu. Jangan main terjah je tuan-tuan puan-puan. Bila terjah ni nasib baiklah. Tapi sebenarnya bila terjah ni pun tidak digalakkan dalam Islam. Kerana apa? Kita tak tahu. Mungkin situasi keadaan tersebut tidak mengizinkan untuk dia bertamu. Ataupun dia sendiri tak bersedia. Kita tahu keadaan rumah seorang itu, pelbagai keadaan dia. Mungkin masa ketika itu dia tengah rumahnya tak sesuai, mungkin dia tidak bersedia untuk melakukan apa-apa, dan memang dia ada perkara yang perlu diselesaikan. Itulah di antara adab orang yang bertamu. Yang pertama sekali ialah perlu minta izin. Itu pun tahu kan adab kita, bila kita nak pergi rumah orang, kita nak menziarah orang, kita perlu minta izin. Dia dah izinkan, maksudnya dia bersedia, barulah kita pergi. Kalau lah tak pun, janganlah tiba-tiba muncul depan rumah. Memang kecuali tuan-tuan puan-puan dalam keadaan yang terdesak, yang terpaksa, memanglah kita kena pergi. Contohlah dah komunikasi tak boleh, nak telefon tak ada, kita terpaksa jumpa juga hari itu, maka bolehlah kita beri. Tapi yang sebaiknya tuan-tuan puan-puan, haruslah kita meminta izin dan kita mengkhabarkan terlebih dahulu. Baik. Yang pertama tadi, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk kita memuliakan tetamu. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, bila ada tetamu nak datang kepada kita, kita ucapkan alhamdulillah dan mulakan dengan senyuman, dan menyambut tetamu itu juga dengan senyuman. Kan senyum itu sedekah. Senyuman itu boleh memberikan ketenangan dan kebaikan kepada kita. Kerana apa? Bila tetamu datang, kita akan dapat menghubungkan silaturrahim. Jadi tetamu ini tidak semestinya orang luar, tetapi yang tuan-tuan puan-puan yang tetamu ini pun kadang ada beradik kita sendiri, kemudian kerabat-kerabat kita. Jadi bila kita bertemu dalam ziarah menziarah ini, maka tuntutan yang kedua yang Nabi SAW sebut, falyasil rahimahu, ini dapat kita laksanakan. Tuan-tuan puan-puan, banyak kelebihan apabila kita
menghubungkan silaturahim. Jadi lebih-lebih lagi lah situasi hari ini kan, musim pandemik ini, cubalah kita tanya-tanya khabar kepada saudara-saudara kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, tanya khabar dia macam mana, okey tak okey, macam mana keadaan, mungkin ada di antara sahabat kita, rakan-rakan kita yang terkesan daripada situasi ekonomi yang ada hari ini. Mungkin di saat itulah kita cuba berkongsi kepada sahabat-sahabat kita. Jadi gitulah tuan-tuan puan-puan, kalau nak bersama dengan dakwah pun boleh, insya-Allah. Kita juga dalam usaha untuk melihat siapakah rakan-rakan kita yang terkesan ataupun terjejas dengan pandemik COVID-19 ini, khususnya di kalangan pendakwah. Buat tuan-tuan puan-puan, tak semua pendakwah itu mempunyai keadaan yang baik. Tak semua pendakwah yang bersama kita ini mempunyai jawatan yang tetap ataupun kerjaya yang tetap. Tuan-tuan pun kadang fahamlah, itulah kadang pendakwah dengan fokusnya kepada menyampaikan dakwah ini, mereka maksudnya tidak ada satu pekerjaan tetap, ataupun kadang ada pendakwah kita yang terlibat dengan perniagaan. Perniagaan mereka memang sangat terjejas. Jadi di situ kalau rakan-rakan di luar sana nak menyumbang ke akaun Dewan Dakwah yang tertera di skrin tu, maka dialu-alukan, kita boleh salurkan kepada rakan-rakan dan teman-teman kita. Kan orang kata ringan sama dijinjing, kalau berat itu sama dipikul. Situasi hari ini memerlukan kepada kita untuk saling bahu-membahu, bantu-membantu, insya-Allah. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita. Sesiapa yang membantu orang lain, Allah Ta'ala akan bantu kita. Wallahu fi aunil abdi, ma damal abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada hamba-Nya selama mana hamba itu membantu orang lain. Baik, tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali kepada persoalan yang kita bincangkan, senyum pada pagi ini apabila kita menerima tetamu. Dan Nabi sebut dalam hadis yang seterusnya, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman dengan Allah, maka hendaklah berkata baik dan hendaklah ataupun dia diam. Jadi bila kita bertamu, kita menerima tetamu, memanglah kita akan bercakap, kita akan bercerita. Itu fitrah. Suasana begitu, takkanlah kita nak bertamu ke rumah, orang datang ke rumah kita nak diam aja. Silakanlah duduk. Senyap je, main masing-masing dengan telefon sendiri kan. Dah makan. Lepas tu senyap lagi. Jadi tidak menunjukkan kemesraan, kegembiraan ataupun kesediaan menerima tetamu. Maka hendaklah kita bercakap dengan cara yang baik. Falyasmut ini maksudnya bukan diam saja, tetapi kita tidak bercakap kepada perkara-perkara yang tidak baik. Falyakul khairan, bercakaplah dengan yang baik. Maksudnya kita kena bercakap, tapi syaratnya bercakap dengan yang baik je. Kalau benar cakap perkara yang tidak baik, diam, berhenti, tahan diri kita daripada bercakap perkara-perkara yang tidak baik. Mulakan dengan bicara yang baik-baik. Tuan-tuan, puan-puan, bagaimana kita kalau nak bertemu dengan rakan-rakan kita, nak bertemu dengan orang rakan kita, macam ni kita nak cuba kawal diri kita agar kita tidak bercakap yang terbaik. Yang pertama sekali, cuba elakkan bercakap tentang orang lain. Itu cara dia. Cari topik yang orang kata yang boleh membina ataupun yang boleh kita berikan sesuatu kepada orang lain. Bila kita berbincang bagaimana nak memberi, maka kita tak akan cerita keburukan orang lain, cerita hal orang lain. Tapi kalau kita nak cerita tentang orang itu sebagai subjek, or individu itu sebagai suatu fokus kita untuk berbicara, biasanya lah kalau kita nak tengok kelemahan, nak tengok kekurangan, nak tengok keburukan, memang banyak tuan-tuan puan-puan. Kita manusia memang ada je yang kita rasa tak suka, tak kena dengan hati kita. Sedangkan kehidupan ini tuan-tuan puan-puan suatu yang subjektif. Baik pada orang juga subjektif. Cantik pada orang juga subjektif. Orang ni kata elok, orang tu kata tak elok. Orang ni rasanya dah terbaik dah, orang kata tak puas hati juga. Kata tak baik lagi. Kita rasa dah bersih dah, orang kata tak bersih lagi. Macam mana bersih pun tak tahulah kan. Jadi itu suatu tentang kehidupan ni, suatu yang kata tak boleh nak ditentukan A, B, C. Kerana itulah kita berhenti daripada untuk membicarakan tentang orang lain. Kerana
Bila kita berbicara dengan orang lain ni boleh mungkin membawa kita kepada mengumpat, kita bercerita buruk kepada orang lain, ya. Alhamdulillah kita ramai lagi yang bersama dengan kita. Kita ada di sini Miss Kia Rahmat, ya. Terima kasih dah kongsi, dah share dan share kemudian ke Rahmah Muhammad Dom. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada Suwaidah Amin, ya. Kemudian kita ada Encik Taufik Ibrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Encik Taufik. Kita ada Zamzuri Jaafar. Muliakan tetamu, barakah betul tuan-tuan puan-puan. Bila kita muliakan tetamu, ya, barakah kebaikan itu banyak datang kepada kita. Kita pun tak tahu tuan-tuan puan-puan. Apa yang kita rasa terkadang kan, bila kita fikir-fikir balik, terlalu banyak nikmat, ya, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ya. Bila saat hari ini pandemik, ramai orang minta bantuan kan. Bila kita terdetik dalam hati kita, nak minta bantuan ataupun tidak. Ya. Di situ merupakan suatu izzah, satu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Memang kalau nak minta bantuan tu boleh je. Ya. Tetapi kita rasakan diri kita, Allah Rabbi, aku tak nak di bawah, aku nak sentiasa di atas. Habis situasi susah sekarang ni, Alhamdulillah setakat ni kalau nak makan, beras ada lagi. Ya. Ikan kering ada lagi. Setakat ni belum keputusan apa-apa, ada lagi simpanan sikit-sikit. Ya. Jadi dia menahan diri dia untuk meminta-minta, maka itu bukan suatu kemuliaan, ya. Barakah yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Walaupun sedikit, tetapi serba kecukupan. Dalam keadaan tak ada, okey, kereta cantik je, tak ada masalah, tak ada rosak, tak ada apa-apa, semuanya, anak pun sihat-sihat. Nah, itu maksudnya barakah, ya. Kerana keberkatan itu maksudnya lah kebaikan yang sentiasa bertambah-tambah, ziyadatul khair, ya. Ya, betul. Terima kasih pada Zamzuri, terima kasih pada Rogayah, ya, bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum daripada Nur Zalilah. Ya, tuan-tuan puan-puan dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali pada soalan tadi, ya, kita perlu sentiasa bergembira, kita rasa bersyukur. Tanda kita syukur, kita cuba setiap pagi kita senyum. Ya, jumpa pasangan kita senyum, dengan anak-anak kita senyum, jangan muka karang je, macam nak marah je, ada semua tak kena je. Jadi dengan kita senyum, kita akan rasa tenang. Tanda kita bersyukur di atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang kita bincangkan pagi ini ialah apabila ada tetamu datang kepada kita, maka syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana ada orang yang masih ingat kepada kita. Cuba bayangkan tuan-tuan perempuan, dalam kehidupan kita ni kan tak ada orang ingat kat kita. Dia cinta si Pulan, biarkanlah Pulan tu. Dia pun tak kisah dengan orang. Apa kita nak kisah ni? Jangan siapa macam itu. Bila ada orang nak datang, orang telefon bertanya kita cakap Alhamdulillah kerana masih ada orang yang nak menjadi tetamu kita untuk membawa kebaikan kepada kita. Baik tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, 3 perkara tadi yang Rasulullah SAW sebut kepada kita, tanda kita beriman dengan Allah, ya, beriman dengan hari akhirat, yang kita tahu kehidupan kita akhirat itulah kita punya ending, kita punya kesudahan. Yang pertama, kita hendaklah sentiasa memuliakan tetamu, ya, menghormati dia, jamulah. Jamu dengan apa yang ada, ya, kalau boleh sebaik mungkin. Kerana mereka datang itu berahmat, kemudian kita berbicara, layan dengan kata-kata yang baik, ya. Kalau perkara yang tak baik, kita senyap je. Kita nampak keburukan, kita senyapkan dia. Kerana sifat orang beriman, dia akan sentiasa menutup keaiban, kelemahan, kekurangan yang ada pada orang, dan dia cuba tampung kelemahan yang ada. Dan yang ketiga, tuan-tuan puan-puan, dengan adanya kita bersedia untuk menjadi tetamu, kita dapat menghubungkan silaturahim, dan itu juga satu yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang nak hidupnya barakah, siapa yang nak hidupnya itu dalam penuh ketenangan, siapa yang nak hidupnya penuh dengan dengan rahmat Allah, maka hubungkanlah silaturahim, ya, sesama ahli keluarga. Walaupun dalam apa jua keadaan, dan sentiasa bertanya khabar dengan mereka. Dan yang terakhir, tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak bacakan satu lagi hadis yang berkaitan dengan memuliakan tetamu ini, ya. Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diakan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah telah mendengar Rasulullah bersabda, lidaifi ala ma nazala bihi minal haqqi thalathan, fama zada fa huwa sadaqah, wa 'ala ad-dhaifi an yartahila
la yu'timu ahla manzilihi. Jadi ini pula bagi orang yang bertamu lah. Lidhaifi ala manazbihi min al-haqqi thalas, ya. Bagi tetamu yang datang kepada orang yang dia bertamu tadi, dia ada 3 hak, ya. Minal haqqi thalathun. Jadi haknya apa? Haknya itulah untuk menjadi tetamu selama 3 hari. Itu adabnya lah. Kalau dia datang ziarah, 3 hari je untuk menjadi tetamu. Jadi kita itulah kita kena tengok juga keadaan rumahnya bagaimana, situasinya itu sesuai ataupun tidak, ya. Contohnya kalau dalam keadaan rumah yang tidak mempunyai fasilitis, bilik yang mencukupi, tiba-tiba kita nak bermalam untuk tempoh yang panjang, tak boleh lah. Tapi Islam membenarkan untuk 3 hari. Jadi bila keadaan begitu, maka orang yang menerima tetamu pun dia cuba bersedia, ya, bagaimana keadaannya. Kalau rumah yang tak sesuai, biasanya kita akan buat apa? Kita carikan homestay, ya. Dan kita sendiri pun kan, kalau kita nak bertamu jumpa kawan kan, ke tempat tertentu, kita akan cari homestay. Kerana itu bukan satu perkara yang asas, ya. Kita nak bertemu tujuan untuk apa? Untuk siasa berbincang, untuk mungkin ada perkara-perkara yang nak dibuat bersama, ya. Famazala fawa sadaqah. Kalau lebih daripada 3 hari itu dikira sedekah. Bukan satu yang wajib, ya, tapi yang sedekah yang lebih, yang sangat dituntut. Wala dhaifi ayyar taila, selepas 3 hari maka sayugianya, sepatutnya bagi tetamu itu untuk dia pergi untuk meninggalkan rumah tetamu, mencari kehidupan yang sendiri, ya. Wala yatimu ahli manzilihi, dan jangan dia melakukan perkara-perkara yang boleh menyusahkan, menyebabkan tuan rumah menjadi terasa sempit, ya, dengan dia sentiasa berada di tempat tinggal orang yang menerima tetamu tadi. Jadi itulah tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, cantiknya Islam ini, dia memberi suatu panduan kepada kita bagaimana seharusnya dan semestinya kita bermuamalah sesama umat Islam. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati hidup kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan petunjuk kepada kita, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan keselamatan, memberikan kepada kesihatan, khususnya di masa musibah wabak COVID-19 ini. Kita jaga 3, kita jaga kita, jaga SOP, asasi SOP. Betul lah, SOP itu peraturan. Bagaimana kita nak hidup, kita pun ada SOP. Kalau kita nak makan, memang kita kena jaga SOP nak makan. Kita nak solat pun ada SOP-nya. Apa contohnya tuan-tuan? SOP nak solat, kena dalam keadaan bersih, kena dalam keadaan wuduk, pakai yang sempurna. Itu SOP dia untuk memastikan solat kita diterima. Begitulah juga berkaitan dengan COVID ini, ya, kesihatan, maka ikutlah, ya, pandangan ataupun nasihat-nasihat yang diberikan oleh pihak yang berautoriti, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita. Akhir sekali tuan-tuan puan, jangan lupa untuk kita share, untuk kita like, ya, page Dewan Dakwah Jendakwah Negara. Seterusnya hulu-hulukanlah bantuan, untuk sama-sama kita membantu sahabat-sahabat kita, dan juga kita menyokong aktiviti dakwah di alam maya ini, untuk kita nak supaya sentiasa masyarakat kita sentiasa harmoni, masyarakat kita sentiasa dalam keadaan mendapat hidayah dan panduan dalam hidup, dan sahabat-sahabat kita juga sentiasa tenang apabila berhadapan dengan masalah, apabila mendengar kata-kata mutiara hikmah, nasihat-nasihat yang memberikan motivasi kepada kita. Yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dan silap itu daripada kelemahan saya. InsyaAllah jumpa lagi di masa akan datang. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat pada Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara.